Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu mak. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي العمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعده إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وبعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian, melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Majid a'udzu billahi minasyaitonir rajim إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang yang beriman ini apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka meningkatlah iman mereka, hanya kepada Tuhannya mereka berserah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza i'tarafa bi-dhanbi thumma taba taballahu alaihi. Seorang hamba itu apabila dia mengaku salah lalu dia bertaubat, nescaya Allah akan terima taubatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Pertama sekali macam biasalah ucap terima kasih kepada insya-Allah utamanya kepada yang dikasihi pengurusi Surah Ar-Rawdah Presiden Putrajaya Presiden 16 ni, masya-Allah, timbalannya dan seluruh ahli jawatan kuasanya di atas jemputan ini, insya-Allah. Dan juga kepada adinda saya lah, dia tak datang hari ni, Rizal.
Dia ngaturkan saya menjadual hari ini, alhamdulillah, insya-Allah. Kepada masya-Allah yang dikasihi lagi dihormati Abang Imam, Abang Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Saja nak bagi tahu saya ini bukan ustaz, baru nak start jadi ustaz, masih belajar lagi. Masih menadah kita, masih memondok lagi, insya-Allah. Nak gembirakan hati mak saya ni, insya-Allah. Jadi itulah hasrat mak saya, nak jadikan saya ni ustaz dulu, patut ngaji pondok. Ni lain pula yang dia mengaji, jadi penyanyi rock. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi masya-Allah para asatizah ustaz yang hadir pada hari ini, seandainya berlaku kesilapan daripada saya, minta ditegur, mudah-mudahan satu teguran itu, teguran yang baik itu dapat memperbaiki ceramah saya akan datang. Dan ini pun satu cara ataupun kaedah pembelajaran ni. Jadi saya terima teguran yang baik-baik ini, insya-Allah. Dan kepada semua sekali, insya-Allah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita, insya-Allah. Kena syukur betul-betul. Allah letakkan kita di tempat yang paling Allah suka. Kan? Bukan senang ni tuan-tuan kan. Allah dah letakkan ni bukan pasal hijab ni datang ni kan. Bukan pasal sesiapa, pasal kita dah pencin ke, kita ada masa dah, pasal kita sihat, bukan juga kan. Ini pasal rahmat kasih sayang Allah. Allah nak letakkan kita di tempat yang paling Allah suka. Di mana? Ya, rumah-rumah Allah. Seperti kata Nabi, ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah di rumah-rumah Allah. Dan ulama bagi tahu, di mana sahaja yang diadakan satu majlis itu membesarkan Allah. Dengan bacaan Al-Qurannya, ada baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata lain, majlis itu ingatkan kita kepada akhirat. Majlis itu mengingatkan kita pada akhirat. Ingatkan kita kepada dosa, pahala, syurga, neraka. Ini satu majlis yang paling Allah suka. Jadi Allah letakkan kita ke hari ini, insya-Allah, bukan percuma je tuan-tuan. Kan? Allah bagi ni 1000 qirat. Satu orang seperti hadis yang dibawa oleh Abu Zar, insya-Allah, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kata, kau pergi ke satu tempat, ke satu majlis ilmu untuk belajar satu bab daripada ilmu adalah lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi confirm duduk je kat masjid ni, duduk je kat surau ni, menghadiri satu majlis semata-mata, ya Allah, aku ni, ya Allah, iktikaf di masjid ini, ya Allah, semata-mata nak mendapat keredaan kau, ya Allah. Aku nak belajar sesuatu daripada pengalaman hijam, ya Allah. Mungkin ada sedikit ilmu yang aku boleh jadikan manfaat untuk aku melayari hidup seharian aku, insya-Allah. Allah confirm bagi 1000 qirat tuan-tuan. 1000 qirat. Melawat orang sakit 1 qirat. Melawat orang mati 1 qirat. Langsung pergi ke kubur, habis pengkubumian, balik dapat lagi 1 qirat. Majlis ilmu 1000 qirat. Ini yang kita nak bawa balik tu, masuk dalam kubur. Ya, bukan 1000 ringgit. Bukannya 100 juta yang hari ni kita kumpulkan hasil daripada usaha kita ke atas dunia ni. Belajar tinggi-tinggi, ya, master PhD. Kenapa kita ambil master PhD? Dalam arti kata lain, kita nakkan kejayaan. Macam saya dulu, kenapa saya nak jadi penyanyi? Saya nak orang yang berjaya. Kan? Dari sudut akademinya saya bukan orang yang berjaya.
Tapi saya tahu saya hands on punya orang. Saya pergi padang, pergi lapangan pekerjaan, saya tahu buat kerja. Saya jenis orang yang cepat belajar. Saya tahu kemampuan diri saya. Dan salah satu sebabnya jadi penyanyi. Ketika itu rock pula tengah berkembang. Saya pula ada bidang seni suara ni adalah sedikit. Pasal bapak saya ni Masya Allah memang dah latih saya bidang seni suara. Bidang seni suara ni ada banyak kan. Bukan nyanyi rock, bukan nyanyi pop je dah. Kan? Orang yang boleh berzanji, boleh tilawah Al-Quran, tarannum, memerlukan suara. Kan? Orang azan, bila azan tadi insya-Allah memerlukan suara, memerlukan faham tentang lagu, nahwan rash ke, lagu sikah ke apa, baru dia boleh. Ini orang yang melibatkan diri dalam bidang seni suara. Begitu juga saya dulu kecil-kecil dah dilatih oleh bapa dia. Tapi bila munculnya rock, masya-Allah, bergantung kepada suasana. Kan? Suasana pula tu masa tu rock tengah berkembang. Bapa saya ni mengajar Quran. Mak saya bantu bapa saya. Saya pun bantu bapa saya juga. Pasal umur ketika itu dah 19-20 tahun. Saya mengaji daripada kecil. Guru pertama dan terakhir saya adalah bapa saya dengan mak saya. Saya tak pernah belajar Al-Quran dengan orang lain. Baik tajwid, baik tarannum, baik baca iqra' ke, dulu tak ada iqra', dulu muqaddam. Alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta tu lalu. Tak ada dah a, ba, ta, tak ada. Dulu mengeja. Alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a, i, u. Betul tak? Abu Tausi Jayahu Dauzi Rau Allahumma salli ala Muhammad. Allah kan gitu. Jadi bila dah dewasa dan peringkat meremaja, saya ni tak boleh mengajar. Bapa saya ni suruh saya mengajar. Nak bantu dia, nak murid ramai. Tengah-tengah mengaji tu, dekat sebelah rumah pula buka lagu rock. Sinaran matamu. Boleh nyanyi tak? Oh, takut di rumah kau. Bak kejora di tengah malam, menyuluh kedamaian hati. Pernah dengar lagu tu? Ke orang sini warak lagu ni. Tahu lagu apa nam? InsyaAllah. Jadi Masya Allah, hari-hari mengaji, hari-hari menghadap Quran. Kan? Tapi satu ketika apabila kita menggalakkan, saya menggalakkan hati ini diisi dengan perkara-perkara yang lupa kita kepada Allah. Perkara lara. Perkara lara ni apa? Kita buat sesuatu perkara tanpa ingat kepada Allah SWT. Itulah lara. Kan? Perkara lara ini melalaikan kita. Masya Allah. Jadi apabila kita galakkan, saya galakkan lagu-lagu rock ni masuk dalam hati yang sepatutnya Al-Quran, Allah dalam hati ni kan. Tapi bila dia pergi ruang, dia terinsut sikit lah. Yang sepatutnya 100% dalam ruang hati ni 100% Allah. Tapi bila dia pergi ruang, terinsut sikit, Allah ni jadi 85. 15% perkara yang lara. Dan ketika itulah ruang itu digunakan oleh syaitan untuk mencocok, untuk menghasut, untuk melalaikan kita lagi. Masya Allah kan. Oh, syaitan ni bijak tuan-tuan. Dia boleh melalaikan kita ataupun boleh menipu kita dalam kebaikan dalam 70,000 cara. Ulama kata 70,000 cara dalam kebaikan dia boleh tipu kita. Jadi apa yang berlaku? Syaitan ini cuba mengusahakan diri saya ini dikeluarkan daripada suasana agama. Pasal kita dah suka dengar lagu rock tu. Cuba nyanyi, sedap pula suara ni. Kan ada juga bakat aku nyanyi lagu rock. Sehingga terlintas dalam hati ni apa? Hari-hari makan lomak cili api, sesekali nak makan kari. Faham tak tu? Hari-hari bernasyid, berselawat, bermaharban kan. Saya sekali nak nyanyi lagu rock tu. Mak bapak saya tak ada, saya nyanyi.
Bila nyanyi tu yang perasan tu, sedap lah suara aku nyanyi lagu rock. Dah terpendam perasaan tu. Niat tu dah terpendam, dah hasrat nak menyanyi lagu rock tu dah tersimpan dalam hati, menunggu peluang saja. Mak bapak saya tak ada, bagi jemputan orang, saya lepaskan lah. Lepas nyanyi lagu rock. Sehingga Masya Allah timbul dalam hati ni nak jadi penyanyi rock. Ketika itu Tuhan, syaitan ni mencocok lagi lah. Cocok, terkeluarlah satu ilham. Kan? Ilham ni daripada Allah. Kalau daripada syaitan ni bukan ilham, waswas. Waswas ini datang daripada syaitan. Dia kata apa? Ya Allah, mak, ini nak ngaji pondok lambat lagi kan. Apa kata kita saya pergi keluar dulu lah, pergi kerja. Bila saya kerja kan, saya ada gaji, saya dapat duit. Bila dapat duit, saya boleh simpan. Bila ada duit simpanan, besok saya ngaji pondok, saya tak menyusahkan mak, saya boleh pakai duit simpanan dia. Betul tak? Pandai syaitan, tuan-tuan. Jadi mak saya pun setuju. Bila mak saya setuju je, Masya Allah, syaitan dia hurray, suka dia reformasi tu dia, Masya Allah, suka dia. Pasal tujuan syaitan ini nak mengeluarkan satu orang ini daripada suasana agama kepada suasana lara. Sebab ibu-ibu, ayah-ayah penting ni, suasana anak-anak kena ambil tahu. Lebih-lebih lagi anak umur 15, 16, 17, 18, 19, 20. Diorang ni berada di dalam krisis identiti. Ini berlaku pada diri saya. Krisis identiti. Dia mencari-cari apa aku nak jadi akan datang. Apa kerjaya yang aku boleh buat masa akan datang untuk menjamin, Masya Allah, penghidupan masa depan aku ini lebih terjamin. Diorang sedang mencari, tuan-tuan. Jadi ketika itu yang sangat kritikal. Kalau salah duduk, suasana ibu ayah tidak pantau anak-anak ni, apa berlaku? Duduk dengan mak rempit, jadi mak rempit. Betul tak? Kalau duduk dia dengan kontraktor, hari-hari dengan masa projek, duit berjuta, dia jadi kontraktor tu lagi. Duduk dengan rockers, hari-hari kita pula ada suara. Hari-hari dengar, kita nyanyi pula orang puji. Nyanyi je orang puji, nyanyi je orang puji. Siapa tak suka pujian? Semua orang suka pujian. Kan? Lama-lama hati ni Masya Allah kan. Betul jugalah. Aku ni belajar tak tinggi. Kan? Tapi taste. Taste tu tinggi. Nak gaji, nak duit banyak kan. Pasal kita dengar cerita duit kan. Duduk dengan orang ni cerita pasal duit, duduk dengan kontraktor duit kan, duduk dengan seorang engineer cerita pasal duit dia, masa depan. Masya Allah. Bila kita hari-hari dengar cerita pasal duit ini, dalam hati ini mesti nak duit, sehingga kan kita menjadikan duit ini adalah lambang kejayaan kita. Itu sebab hari ini gila-gila kita kerja pasal duit. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga apabila kita tidak ada pedoman, Masya Allah, hidup kita tidak berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, masalah jadi masalah. Kepala otak kita ni, dalam hati kita ni ada duit saja. Apa nama surah tu? Allahumma salli ala Muhammad. Allah dah bagi warning dah. Alhaakumut takatsur hatta zultumul makabir. Kamu telah dilalaikan dengan apa? Dengan harta benda, dengan duit yang kamu cari, usaha mencari duit itu yang menyibukkan kamu di dalam dunia ini sampai bila? Hatta zultumul makabir, sehingga masuk dalam kubur tak perasan, tak tahu dah mati je. Ini berlaku pada diri saya, tuan-tuan. InsyaAllah tak puas gaji 7-8 ribu tak. Pasal kita ni tengok orang pakai BMW, kita cemburu. Kita nak juga pakai kereta BMW, tapi gaji dengan gaji 5-6 ribu ni tak cukup. Tis kita besar. Cari lagi.
Dah dapat gaji 12,000 dah. Saya ni penyelam profesional, Masya Allah. Boleh dapat gaji 12,000. Tak puas juga. Tak nak tambah lagi. Maknanya kita boleh pergi jauh lagi. Oh, dalam hati tu, kita boleh pergi jauh ni. 12,000 lah, tak ada benda. Tuan-tuan, apabila kita duit dah banyak, kita dapat 12,000, perbelanjaan kita, nafsu kita standard 12,000. Dah mulalah kita fikir besar. Rumah nak besar, kereta nak besar, kan? Yang gatal tu mula nak tambah 2, 3, kira duit dah banyak. Kan? Masya Allah, begitu. Dapat duit 18,000, gaji 18,000. Masya Allah. Usahakan lagi nak dapat 20 lebih ribu. Usaha sibuk dengan dunia ni sehingga saya dapat mencecah gaji 6 angka, tuan-tuan. Bukan main-main. Saya punya gaji 150,000 satu bulan. Apa jadi? Apa jadi 150,000 dah? Tak jadi apa? Tak jadi apa? Duit yang kita dambakan hari ini sebagai lambang kejayaan kita, akhirnya mencerut diri kita sendiri. Kalau tak percaya, kita tengoklah hari ini, Masya Allah. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Berhutang saya dengan bank 1.4 juta. Berhutang. Pasal apa? Pasal kita dambang, Masya Allah, cari duit, sibuk cari duit, tuan-tuan. Solat, bukan tak solat. Orang yang sibuk cari duit ni, dia solat dia macam mana, tuan-tuan? Ini pengalaman hidup saya. Kan? Dia takhirkan solat dia, betul tak? Dia tak akan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal waktu tempat azan dilaungkan berjemaah. Tak. Dia ikut dan mana je. Padahal sibuk cari duit. Manusia ni begitu. Nabi pun dah cakap, hari ni dapat selonggok emas, besok akan fikirkan macam mana dah dapat longgokkan yang kedua. Aku ingat longgokkan kedua ni aku dapat, aku stop lah. Ya ke? Dapat longgokkan kedua dah, nafsu kita pertama besar, belanjaan kita pergi besar. Ini tak cukup ni, dah usahakan lagi untuk dapat longgokkan yang ketiga. Ini sifat manusia. Itu sebab Nabi tak pilih menjadi Nabi dan raja. Dah, Nabi pilih Nabi menjadi hamba juga. Kerana dia tahu, kerana iman umat akhir zaman ini begitu rendah, begitu lemah, sehingga dia tidak boleh menangani apa yang berlaku fitnah di atas dunia ni. Dia tak dapat nak membezakan, tuan-tuan. Ini tengok hari ni masjid surau berapa ramai. Ini berapa pintu ada je, tuan pengurusi? Berapa pintu orang ada kat sini? 6 blok, satu blok berapa? Solat Jumaat penuh tadi. Jumaat dah tak boleh dah. Tak boleh, insya-Allah. Ya, tuan-tuan. Pasal orang sibuk. Orang sibuk, orang nampak nilai duit daripada nilai iman. Tuan-tuan, ini kena pada diri saya, tuan-tuan. Masya Allah, teruk saya kena. Allah ni sayang pada saya. Allah taruh kau dia bagi saya 1.4 juta. Tapi saya fikir, Alhamdulillah, berdoa kepada Allah, taubat dengan Allah SWT. Ya Allah, saya tanya kepada Allah, Ya Allah, ini tanda kasih sayang kau ke Ya Allah. Tapi kenapa Ya Allah kau bagi aku hutang 1.4 juta Ya Allah, sehingga aku tidur pun tak boleh. Bil kolektor dah telefon, bank telefon hari-hari. Kenapa Ya Allah? Saya tanya Ya Allah, malam tahajud saya bangun. Kenapa Ya Allah? Agak-agak apa jawapannya Allah bagi? Apa jawapannya? Allah tak bagi jawapan jam tu je, tuan-tuan. Allah suruh saya mencari lagi. Apa jawapan? Kenapa Allah bagi saya hutang 1.4 juta? Kenapa Allah tak bagi saya hutang 10, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu? Kenapa juta dia bagi saya hutang? Allahumma salli ala Muhammad. Saya mencari jawapannya, insya-Allah. Satu hari tu, masya-Allah, apabila sahabat saya ni, masya-Allah, Ali ekspedisi ataupun Ali Terra Rosa, saya berhutang budi dengan dia, tuan-tuan. Itu sebab saya bila dia sakit itu hari, masya-Allah,
Saya sentiasa doakan dia, pergi ziarah dia, doakan dia, bantu dia apa yang patut. Pasal saya tu hutang budi dengan Ali ni, dengan Ustaz Najib. Dia hutang budi, dia membawa dia keluar 3 hari. Bukan pertama dalam hidup, dulu sekolah, dulu zaman saya sekolah menengah dulu ada juga keluar, tapi lama dah tak keluar. Apa lagi dah jadi popular, so haram lah nak keluar. Tapi bila tengah saya di dalam sesak ni, Masya Allah, menghadapi hutang 1.4 juta ni tuan-tuan, subhanallah. Satu hamba Allah ni lah, dua orang sahabat ni yang saya akan kenang sampai saya mati tuan-tuan. Ajak saya keluar 3 hari. Jom keluar 3 hari. Diorang tak tahu saya ada masalah, saya diam. Tapi berdoa, dalam doa, ya Allah bagilah jawapan, ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, menangis setiap malam. Datanglah 2 sahabat ni, bawa saya pergi keluar 3 hari. Bila saya keluar ke jalan Allah, keluar jalan Allah ni tuan-tuan, yang main tuan-tuan, Masya Allah. Sebab dalam doa, ibu-ibu, ayah-ayah nak doa ni tuan-tuan, Masya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak aku yang soleh ya Allah. Jangan habiskan begitu anak yang soleh dah. Dia ada sambungan dia. Ulama bagi tahu apa? Nak Allah ini pandang dengar kita punya doa ini. Allah terima doa kita ni apabila kita sebut apa? Ya Allah, jadikan anak aku ini anak yang soleh, yang boleh membantu agamamu ya Allah ni. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku kaya ya Allah, supaya aku dapat bantu agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku kekayaan. Apa saja kita minta, tapi mesti nak selitkan bantu agama Allah. Ini rahsia. Bantu agama Allah. Kita hidup ini di atas agama. Agama ini yang menentukan kita ni, kita syurga ke neraka. Yang menentukan hidup kita bahagia tak bahagia. Yang hidup kita ini tenang tak tenang, insya-Allah, mengaturkan hidup kita selesa tak selesa, hingga kita ni menjadi orang yang beriman yang berjaya. Agama tuan-tuan. Itu sebab Allah ni sayang agama dia. Allah sayang agama dia. Apa dalil dia? Semua kekasih dia, nabi-nabi dan rasul-rasul, Allah korbankan untuk agama dia. Mana nabi yang tak dikorbankan oleh Allah SWT ketika membawa agama Allah? Nabi Ayub, penyakit, sakit berpuluh tahun, subhanallah. Nabi Zakaria dibelah tuan-tuan. Nabi Ibrahim, Masya Allah, dimasukkan dalam api. Nabi Muhammad SAW, Nabi korbankan. Nabi, Allah korbankan para nabi, rasul ni, para anbiya ni, semua dikorbankan oleh Allah SWT ketika membawa agama. Ni. Sebab hari ni kena bantu agama Allah, Masya Allah, untuk meraih rahmat kasih sayang Allah SWT, mendapat keredaan Allah SWT. Keluar saya 3 hari, Masya Allah. Bila keluar 3 hari dengan niat ni betul. Tapi biasa orang susah ni tuan-tuan, orang tengah susah ni, dia akan keluar ni perkara yang betul-betul lah, dia ikhlas dah mati, betul lagi. Sebab Nabi kata apa? Aku tidak risau umat aku diuji dengan kemiskinan. Kerana apa? Kerana apabila dia susah, dia akan ingat Allah. Tapi yang aku merisaukan aku, Nabi kata, apabila umat aku diuji dengan kesenangan, maka ramai yang tidak ingat kepada Allah. Ni Nabi kata, bila dalam susah tu, malam bangun tahajud, ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, hutang ya Allah, banyak beban ya Allah. Merayu dengan Allah SWT. Allah zahirkan keputusannya apa? Allah bagi ilham, subhanallah. Jawapan dia apa dia tuan-tuan? Maulana Wan Hilmi, Masya Allah, tu tuan guru saya juga. Dia baca satu ayat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu membantu agama Allah, Allah akan bantu kamu, dan Allah akan meneguhkan lagi tapak keimanan kamu. Bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Jadi macam mana nak bantu agama Allah? Bantu.
Bagi surah Al-As, wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masya-Allah, bantu tuan-tuan agama Allah, bantu. Sejak daripada itu masya-Allah saya dapatlah masya-Allah apa jawapan dia tuan-tuan, saya dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Ijam seolah-olah saya dengar begitu tuan-tuan. Ijam, kalau aku bagilah engkau hutang 10,000, 20, 30, 40, 50,000, engkau akan masih mengharap kepada makhluk. Tapi aku bagi kau 1,4 juta hutang, kau akan mengharapkan kepada aku, tidak kepada makhluk. 1,4 juta siapa boleh tolong tuan-tuan? Saya bukan ada kawan saya banyak ya duit. Tapi nak pinjam, jangan cakap juta lah, 100,000 boleh ke bagi pinjam? Tuan-tuan ada duit 1 juta, boleh kawan minta pinjam 100,000, nak bagi tak? Bila tentu bagi. Melainkan kalau ada kawan daripada Arab lah, insyaAllah dia duit melambak-lambak, mungkin boleh kot. Tapi saya tak ada. Betul tak? Aku bagi engkau 1,4 juta hutang, masya-Allah, supaya kita tidak mengharap kepada makhluk, harap pada aku. Ini tuan-tuan jawabannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wassalli wa barik wasallim. Sejak daripada hari itu, masya-Allah, apabila dah buat jawapan ni, berusaha keluarlah saya keluar, masya-Allah. 10 hari tak kira, tiap-tiap bulan saya keluar tuan-tuan, 10 hari tak kira, tak berkira dengan Allah. Keluar 10 hari, 15 hari, ada jemaah keluar 40 hari, tengok saya berapa banyak hari saya boleh keluar. Pasal apa? Bila keluar tu malam tahajud garanti bangun. Masa tahajud tu lah Allahu Akbar, ya Allah. Merayu pada Allah, ya Allah, hari ni aku datang pada engkau ya Allah, janganlah tak pandang aku ya Allah, bantulah aku ya Allah. Betul tuan-tuan. 2 tahun saya menanggung hutang, tak tidur tak lena, makan tak lalu tuan-tuan. Bila bil kolektor dia telefon datang rumah, ingat boleh tidur, ingat boleh makan, tak selera makan tuan-tuan. Jadi keluar 1 bulan Ramadan saya keluar 40 hari. Habis dia keluar tu 25 Ramadan dah balik dah. Lepas tu raya, lepas raya pergi pula ride, ada motor pergi ride tu. Nak release tension lah kononnya kan, tapi betul juga. Pergi ride dengan kawan-kawan ni, kawan begitu, Abang Jam kenapa Abang Jam ni tak ceria je, muka macam ada masalah. Ya memang betul aku ada masalah, aku ada hutang banyak lah tu. Berapa banyak? 1,4 juta. Ui, banyaknya kan. So apa benda yang saya boleh bantu jam, kau tolong jualkan rumah aku. Rumah aku tu bank bulan nilai 1,8 juta. Kalau kau dapat jualkan rumah ni, selesailah hutang aku. Tuan-tuan, masya-Allah, nak jadikan cerita dalam kawan-kawan saya yang dengan motor-motor besar ni, insya-Allah. Bayam tak kenal saya ke dia cakap? Aku kenal engkau, kita selalu ride sama-sama, insya-Allah. Dah, saya punya profession Bayam, saya ni properties agent dia. Saya nak bantu Bayam, bagi semua dokumen rumah. Bagi dokumen rumah tuan-tuan. Saya pendekkan cerita, Allah selesaikan tuan-tuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kamu bertakwa dengan aku selesaikan masalahmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku bagi rezeki kepada kamu dengan jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Ini berlaku pada diri saya tuan-tuan. Selesai masalah saya. Hari ni saya tak ada hutang. Orang tak ada hutang ni, orang tu lah paling bahagia kan. Bukan banyak duit bagi dah, banyak duit lagi banyak masalah. Betul, ini kena pada diri saya. Duit banyak mula, kalau kredit kad hilang satu je dah, orang rumah dah siap wasangka dah. Mana kredit kad ni pergi satu ni. Dia selalu cek. Kita balik lambat je mula. Ni duit banyak punya masalah. Kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi daripada situlah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil keputusan, masya-Allah, nak mengusahakan iman saya.
Asal dari situ saya nak mengusahakan iman saya. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Mengusahakan iman saya macam mana? Nak betul-betul mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bukan kita boleh buat sesuka hati kita. Bukan kita boleh tengok orang lain tu solat macam tu, kita pun solat macam tu. Ataupun daripada kecil aku dah solat, umur 4 tahun aku dah solat dah. Kan? Lepas tu dah okey. Kalau pasal apa? Title kita ni orang Islam, insya-Allah. Ada iman sedikit, okeylah. Kan? Tapi kita tidak ada nak usaha, insya-Allah. Saya dulu anak imam. Apa benda yang saya tak belajar daripada bapa saya? Bapa saya ni guru agama, tuan-tuan. Apa benda yang saya tak belajar? Quran, subhanallah. Sampai hari ni saya minta pada mak saya, doakan mak, tolong doakan saya nak sambung kerja abah tu. Kerja bapa saya. Bapa saya mengajar Quran, imam mengajar agama. Powernya doa seorang ibu, subhanallah. Betul tuan-tuan, hari ni saya mengajar Quran hari ni. Saya doa kepada Allah SWT, minta Allah, ya Allah, bukan nak kaya ya Allah, tapi aku nak kau berkati hidup aku ni. Setiap rezeki yang aku dapat ni tuan-tuan, ya Allah, berkatlah ya Allah, berkat. Tuan-tuan, berkat ni lain. Saya pernah gaji saya 6 angka tuan-tuan. Apa benda saya nak beli pun saya boleh beli. Beli cash, beli motor, beli kereta, beli apa pun. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tak tahu, bila saya fikir mana pergi benda tu, tak ada benda. Rumah habislah jual. Rumah beli berjuta, habislah gitu, tak ada manfaat, tak ada dapat manfaat. Itu sebab hari ni bukan kita minta banyak, saya bukan minta banyak tuan-tuan. Saya minta Allah berkatkan rezeki dia. Rezeki yang berkat ni tuan-tuan, masya-Allah, RM10 nilainya seperti RM1,000. RM10, fizikal RM10 warna merah, tapi nilainya seperti RM1,000. Nak habis dia datang lagi, nak habis dia datang lagi. Masya Allah, kan? Tapi bila Allah tak berkat dengan rezeki kita tuan-tuan, RM1,000 ni nilainya macam RM10. Dapat habis, tak tahu pergi mana. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup tuan-tuan. Masya Allah. Sebab hari ni, masya Allah, kita ni kena usahakan iman kita tuan-tuan. Kerana apa kita kena usahakan iman kita hari-hari? Kerana Nabi kata apa? Iman yang ada pada kamu sejak azali, sifatnya berbolak-balik. Sifat iman ini berbolak-balik. Subhanallah. Kadang dia keluar, kadang dia masuk, kadang di atas, kadang di bawah, kadang dia kuat, kadang dia lemah. Kalau tak usahakan berada keadaan lemah saja. Artinya kadang-kadang nak pergi masjid, nak pergi suruh malas kan. Lebih pula sekarang World Cup. World Cup ni tuan-tuan, yang main tu tarikan dia subhanallah bergantung pada iman yang ada. Kan? Tapi kalau kita usahakan iman kita ni, kita dapat melakukan satu pengorbanan. Apa makna korban? Apa makna korban tuan-tuan? Inilah ya, belajar dulu tak pernah nak tahu. Korban ni apa dia? Melakukan perkara Allah suka dengan meninggalkan perkara yang kita suka. Itulah korban. Hari ni tuan-tuan, alhamdulillah ada korban nanti. Hari ni pukul 8 siapa punya game? Bola. World Cup. Tapi tinggal aku nak pergi masjid lah 1,000 kirat. Tuan-tuan, iman. Orang kalau mengusahakan iman dia akan berada di tempat yang Allah suka ni. Pasal dia nampak nilai 1,000 kirat tu. Dia nampak, dia rasa nilai syurga neraka ni. Dia dapat rasa. Dosa pahala ni dia dapat rasa. Lain daripada orang Islam ada iman. Kerana Islam Allah bagi package ni iman. Macam kita sewa bilik hotel lah. Kita booking bilik hotel, satu malam apa? RM300. Dia ada package apa dia? Breakfast betul tak? Itu package dia. Allah bagi kita Islam, package-nya apa? Iman. Kerana ucapan 2 kalimah syahadah itu adalah kalimah iman. Orang kafir masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Islam dia, Allah bagi iman. Tapi Nabi pesan, iman yang ada pada kamu sifatnya berbolak-balik. Itu sebab Nabi tinggalkan doa. Amalkan ke tidak doa ni? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini kena amalkan doa ni. Kalau Nabi tinggalkan satu-satu doa, satu perkara kita nak buat, Nabi tinggalkan doa itu, Masya Allah, maknanya perkara itu penting. Amalkan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, kekalkan hati aku di dalam mentaati agamamu, ya Allah. Kerana iman berbolak-balik. Tuhan Allahumma salli ala Muhammad. Ini kata Haji kan, tuan pengurusi surau Ar-Rawdah ni, offer lah. Okey, hari ni Masya Allah, Ijam Medicine akan bagi ceramah perdana dekat surau kita. Sesiapa jemaah yang hadir akan diberi RM1,000. Ramai tak tuan-tuan? Kerana apa tuan-tuan? Dia nampak nilai RM1,000. Dia tak nampak nilai RM1,000 kira. Kerana iman. Sebab hari ni orang Islam tuan-tuan, dia tak usahakan iman dia. Dia usahakan iman dia kena hari-hari. Macam jalan lah, jalan kat kampung Ni semua mesti ada kampung kan. Kadang-kadang orang kampung kan dia ada jalan shortcut tu tak? Nak pergi satu tempat, nak pergi ke masjid ke, nak pergi ke pasar kan, ada jalan shortcut tu je. Jalan shortcut tu kalau hari-hari lalu, nampak tak jalan dia? Nampak kan? Tak ada semak bangun lah. Tapi bila yang berhormat buatlah jalan tol, orang dah tak lalu jalan kampung tu, apa berlaku? Semak tumbuh kan? Akhirnya tak ada apa? Tak ada jalan. Begitu juga iman. Bila kita tidak mengusahakan iman kita, apa berlaku? Langsung tak ada iman. Tu sebab hari ni kita tengok tentang rasuah, siapa yang ambil? Siapa yang bagi rasuah? Bukan dia tak tahu dosa. Orang yang buat rasuah, menerima, memberi rasuah ni, bukan dia tak tahu dosa, tapi dia tak dapat rasa dosa ni akibatnya neraka. Dia tak dapat rasa neraka tu. Kenapa? Iman. Dia tak usahakan iman ni. Masya Allah, iman ni penting. Hari ni kita usahakan lah, Masya Allah kan, kita kerjakan lah nak dapat duit, pasal kita nampak nilai duit ini begitu berharga dekat dunia ini. Kerana duit ini aku boleh beli ini, beli itu, boleh beli kebahagiaan, boleh kahwin 4 dan sebagainya kan. Tapi tuan-tuan ingat, kena ingat satu perkara kan. Kita Masya Allah, kalau kita mati, kita tak bawa kereta Lamborghini kita, tak ada masalah. Kita mati, kita tak bawa duit berjuta, tak ada masalah tuan-tuan. Kita tak bawa gelang emas kita, kita tak bawa duit, harta benda kita, tak ada masalah. Tapi kalau kita mati tak bawa balik iman, subhanallah, ini masalah besar. Sebab hari ini kena usahakan iman. Kerana itulah nilai iman yang begitu penting, yang harus kita nak fikirkan. Masya Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, melainkan orang yang beriman dan beramal salih. Disebut iman dulu. Kalau tak ada iman tuan-tuan, sekecil-kecil amal salih kita tak boleh nak buat. Sebab kena usahakan iman dengan mentaati perintah Allah, mengikut cara Nabi. Bukan perintah Allah saja kita buat, dah. Perintah Allah ini kena ikut cara yang telah Nabi tinggalkan kepada kita, cara Nabi ajar kepada kita. Salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Hari ni kita fikir-fikir, kita salat ni ikut cara tu. Kita belajar tak belajar ni tuan-tuan? Kena belajar. Fardu ain, wajib ke sunat bagi seorang mukallaf? Hari ni kita belajar, kita kongsi-kongsi lah kan. Fardu ain ini wajib bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Apa makna mukallaf tuan-tuan? Nak menentukan satu orang itu mukallaf, subhanallah, dia kena ada 4 perkara. Pertama, akal. Kan? Semua orang tahu lah akal. InsyaAllah orang yang tak berakal, dia terlepas daripada mukallaf. Tapi bukannya yang tidak berakal sengaja, yang disengajakan tak berakal, mabuk ke, dadah ke, dah.
Kan memang gila betul orang tu. Yang kedua, baligh, cukup umur. Kan? Yang ketiga, dia mendengar seruan Islam. Dan yang keempat, dia mendengar ataupun dia melihat. Ni empat perkara ni. Maknanya sahlah dia mukallaf. Dan setiap mukallaf ini, Masya Allah, wajib belajar fardu ain. Apa perkara dalam fardu ain? 3 perkara, 3 ilmu yang perlu dibelajar dan untuk menepati dirinya terlepas daripada wajibnya fardu ain itu. Dan fardu ain ini kena hari-hari belajar. Tuan-tuan, saya bila dengar tu, saya belajar tu menggigil, takut. Apa dia? Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ni 3 ilmu kena belajar. Ilmu fiqh ni biasalah semua orang tahu kan. Masya Allah. Macam mana kita nak mengerjakan solat perintah Allah ini, cara-cara nak melakukannya. Hukum haram, halal, kan, syarat sah, rukun salat, itu semua dalam ilmu fiqh. Kan? Kalau tak belajar perkara ini tentang, Masya Allah, kita takut kita belum lagi salat. Kita tak menunaikan salat lagi walaupun kita salat. Tapi tak lepas kita, subhanallah. Dan itu tak apa. Kerana apa? Kita berdosa saja kerana kita tidak melakukan salat lagi. Tapi bab tauhid ni tuan-tuan, subhanallah. Tauhid ini sebab akidah. Kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid wajib belajar. Itu sebab masya-Allah setiap masjid, setiap surau saya selalu bagi tahu kena benda-benda yang furuk ni tak apa. Kerana tapi ilmu tauhid ni sifat 20 jarang sangat dah sekarang masjid surau ni anjurkan, masya-Allah. Mencari seorang ustaz, seorang guru yang boleh mengajar sifat 20. Kena tuan-tuan, kena belajar. Dan lebih-lebih pula adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni nak membersihkan hati kita. Bab hati. Oh, ini 2 ilmu ni tuan-tuan, masya-Allah. Fiqh memanglah semua orang pun belajar, tahu detail pun tak kan. Tapi ilmu tauhid ni, masya-Allah, silap aja, masya-Allah, habis rosak akidah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ini perkara yang saya sedang usahakan tentang, bukan saya tu pandai dah, saya tengah usahakan ni. Semata-mata kita tahu tanggungjawab kita terhadap agama untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara nak bantu agama Allah, ini yang penting. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, hari ini kena usahakan iman. Usahakan duit, usahakan iman. Mana penting? Ni orang muda nak tanya, usaha duit, usaha iman, mana penting? Ya, dekat masjid semua cakap usahakan iman. Kan? Dekat surau semua, usahakan iman dia cakap kan. Dua-dua penting, usaha duit pun penting, usaha iman pun penting kan. Usaha duit kenapa penting? Yalah nak beli mineral water pun pakai air, duit. Bayar sekolah anak, isi minyak, kereta, motor, pakai duit, betul tak? Usahakan duit tu penting. Kerana itu pun perintah Allah juga. Usahakan iman pun penting. Kerana syarat nak masuk syurga adalah, yang pertama adalah orang yang beriman. Tapi mana nak usahakan dulu? Mana kita nak usahakan dulu? Usahakan duit dulu ke usahakan iman dulu? Ini persoalan dia. Saya tanya tuan-tuan, saya belajar benda ni. Di antara keperluan dengan kepentingan, kita kena faham ya. Saya belajar 2 tahun mengaji pondok ni, nak belajar ni keperluan kepentingan. Keperluan kita nak jadikan, nak memenuhi kepentingan hidup kita. Contoh, saya bagi contoh saya bagi contoh. Alam rahim dulu kat dalam alam rahim dulu. Dapat tak kita bezakan mana yang penting, mana yang keperluan? Keperluan ni hanya di dunia aja. Kepentingan kita bawa mati, itu yang kita nak menghadap Allah besok. Ni perkara-perkara yang penting. Keperluan hanya kat dunia aja. Tapi tidak mustahil untuk menggunakan keperluan ini untuk memenuhi kepentingan kita ke akhirat besok. Contoh, alam rahim. Dapat tak kita bezakan manakah hanya perlu, mana yang penting? Air ketuban, penting ke perlu? Tali pusat, penting ke perlu?
Uri, penting ke perlu? Tangan, segala anggota pembinaan tubuh kita ni penting ke perlu? Itulah dia. Saya gauk kepala dulu lah je. Air ketuban penting ke perlu? Perlu. Hanya perlu. Kerana apa? Nak imbangkan bayi ni kat dalam perut, betul tak? Tali pusat perlu saja. Ketika kat dalam perut tu nak menyalurkan makanan. Uri, simpan makanan. Air ketuban, itulah tu. Kan perlu. Yang pentingnya apa? Tangan, kaki, mulut, kepala, badan. Pasal apa? Benda ni yang kita nak bawa keluar tu. Bila lahir je bayi ni, tali pusat kita bawa tak? Tak. Air ketuban habis. Uri tinggal tanam. Betul kan? Tapi yang penting tangan, kaki, anggota ni. Bila cacat je tak ada tangan, boleh ke? Ya Allah, masukkan aku dalam alam rahim balik nak dapat tangan. Boleh tak? Tak dapat. Ini nak membezakan ni. Juga dekat dunia ni, apa yang perlu, apa yang penting. Penting kita nak bawa balik dalam kubur je. Perlu kat dunia je. Tapi perlu ini boleh kita memenuhi untuk melengkapkan kita punya kepentingan kita dekat akhirat tu. Duit contohnya perlu. Duit kat dunia ni perlu. Kalau kita salah gunakan, Masya Allah, duit ini kan, ini yang katakan iman. Kalau seorang yang tidak mengusahakan imannya berada dalam keadaan lemah ataupun tak ada iman. Hari ini orang Islam ambil rasuah kerana apa? Dia tak ada iman. Dia tak usahakan iman dia. Iman dia lemah habis sehingga tak ada iman. Ambil rasuah, buat maksiat, minum arak, berzina, buat perkara-perkara yang lara. Ini semua asbab daripada sumber iman ini. Jadi bila tidak mengusahakan dia tidak jadi orang yang beriman. Duit dia buat apa? Dia sedekah dekat ni, dekat masjid ni, Masjid Ar-Raudah nak extend 250,000. Bang, diorang nak extend masjid ni, nak tambah masjid surau Ar-Raudah ni. Nak menampung ramai dah jemaah, tak cukup dah tempat. Tak apalah, aku duit banyak, bagi je 250, tapi syarat satu. Kena panggil wartawan, war-warkan. Aku bagi 250. Ni orang beriman tak beriman? Ni macam orang tak beriman. Dia memang sedekah, tapi nak nama, nak populasi. Lepas tu duitnya dia gunakan apa tu? Saya tak payah nak jelaskan, semua orang pun tahu kan. Orang yang tidak beriman, Masya Allah, macam mana dia menguruskan kekayaan dia. Dia boleh beli orang, kan, jadikan orang sebagai hamba. Duit banyak, apa cakap dia kena dengar. Ni orang tak. Tapi kalau orang yang beriman mengusahakan imannya hari-hari, macam mana dia uruskan kekayaan dia, macam mana dia uruskan duit dia, tuan-tuan, insya-Allah. Orang yang beriman dia akan menguruskan duit dia, asal dia akan dapat kepentingan dekat akhirat. Betul, tuan-tuan? Ni yang penting iman. Tapi kalau tak usahakan iman, ini yang jadi masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sebab, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kerana iman harus kita ukur hari-hari, bukan duit dia. Kita nak tentu yang kita ni iman ni okey tak okey. Pasal pentingnya iman ni, seperti kita katakan duit ini penting. Pentingnya duit ini dalam hidup kita sehingga berkira-kira dengan duit. Betul tak, tuan? Kita berkira duit. Tengok apa? Maybank to you. Tengok CIMB Klik. Tengok internet. Tengok. Allah, gaji tak masuk. Tepuk dahi, tuan-tuan, gaji tak masuk lagi. Pasal orang rumah dah janji dengan rumah malam nanti nak pergi shopping. Orang rumah pula cari mau. Apa nak janji dengan kau? Dah mula. Janji, gaji tak masuk, tepuk dahi lah. Takut orang rumah bising kan. Ini yang berlaku. Takut kita, tuan-tuan. Duit. Kerana kita berkira-kira dengan duit. Tengok duit. Abang senyum je bang. Yalah. Ini mesti ada berita baik ni. Memang company bayar claim semua. Klaim-klaim dulu-dulu yang masa PKP tu pun dia bayar balik. Bonus-bonus yang dulu tak dapat bonus pun, company sekarang ni dah jalan, dah berniaga, dah baik kan, dia bayar bonus tu. 3-4 tahun yang bonus dia bayar. Wih, banyak tu gaji, banyak.
Berapa dapat bang bulan ni? 15,000. Woi, sayang abang. Dapat duit. Mai-mai kita kira duit kita tak? Okey, nah, sayang. Duit sekolah anak berapa? Duit sekolah anak tak berubah bang, 500. Okey, tolak 500. Duit kereta dengan motor, kereta 2 biji, motor 1 biji. 2,000 bang. Okey, 2,000 tolak. Nah. Lepas tu tolak apa lagi? Duit dapur, duit dah lebih sikit bang, ni gaji ada lebih ni, makan sedap sikit. Okey, tolak berapa nak? 1,000 tolak 1,000. Lagi apa lagi yang kurang? Rumah senset lengan. Tunjuk ni lah. Tunjuk apa? Gelap bang. Tadi dah tengok kat pokok. Berapa? 5,000. Tolak 5,000 kan? Nah, alhamdulillah, tengok lebih pula, ada pula 7,000. Alhamdulillah, kita simpan duit ni yang manalah tahu tahun depan ada panggilan haji dapat gunakan duit simpanan itu, betul tak? Duit kita kira tentang iman kita kira tak? Iman kita kira ke tidak? Qad aflahal mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun banyak panduan dalam Al-Quran. Yang tadi ayat yang pertama saya baca, yang kedua tadi saya baca. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apa makna dia? Orang yang beriman ini apabila disebut nama Allah, gementar hati dia. Gementar hati dia, rindu takut dengan Allah ni. Rindu dengan Allah. Rindu dengan Allah, takut dengan Allah ni bukan takut dengan rimau. Rimau takut dengan rimau dia lari jauh, menjauhkan diri. Kita takut dengan Allah ni satu perasaan rindu dengan Allah, nak dekat dengan Allah. Itu takut dengan Allah sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad kan. Jadi kita perhatikan, kita ni betul beriman ni, insya-Allah. Sebut nama Allah, gementar hati kita ni. Dek rindu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengar azan macam mana kita perasan. Kita kat pejabat tengah mesyuarat lah tu, projek 100 juta. Bang, ini projek 1 juta, bagi tahu kat staff semua, kita bos. Ini projek 1 juta, kalau kita dapat ni projek kan, company kita berehat dari apa projek, kita kalau fokus kat projek ni selama 20 tahun, semua dah terbayar, gaji terbayar, bil terbayar tu. 100 juta ni, pentingnya 100 juta ni. Jadi mesyuaratlah pagi sampai hutan. Bila waktu zuhur je, surau Ar-Raddah luat dekat kan, Bilal luat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengah mesyuarat untuk dapatkan projek 100 juta. Ketika disebut nama Allah, macam mana agaknya kita? Tiga jenis golongan, 3 golongan. Yang pertama, dia dengar azan ni, dia tak peduli pasal apa? 100 juta tu lebih lagi besar lagi demikian. Dia teruskan mesyuarat. Yang kedua, masya-Allah, oi azan, okey, kita hormat azan, okey, kita berhenti sekejap mesyuarat. Habis je azan, dia sambung balik mesyuarat. Yang ketiga, Allah, astaghfirullahalazim, dah azan dah. Okey, kita tutup dulu. Kita rehat, insya-Allah pukul 3 nanti kita mula balik mesyuarat. Mana kategori kita tuan-tuan? Ini orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang yang beriman. Masya-Allah. Ini kayu pengukur yang kedua. Surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang yang beriman. Ulama bagi tahu, dia mengusahakan iman dia sehingga dia berjaya. Apa tanda dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Solatnya khusyuk. Hari ni kita ukur solat kita tuan-tuan, nak ukur iman ni. Solat kita khusyuk tak khusyuk? Apa makna khusyuk? Tunduk. Tunduk dengan siapa? Tunduk pada sang pencipta. Kenapa kita tunduk? Kerana kita malu. Masya-Allah. Ni khusyuk ni, tunduk, masya-Allah. Macam mana nak dapatkan khusyuk? Kena belajar. Di antara perkara yang kita kena belajar, apa yang kita baca doa-doa di dalam solat ini kita faham tak faham? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa makna dia? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard
hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Apa makna? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kita hayati tak makna? Yang lebih tepat sekali maksud yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, masya-Allah. Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apa penghayatan kita di dalam kita membaca ataupun mendengar imam baca surah Fatihah? Kalau kita tak faham, tak ada penghayatan, itu yang jadi Allahu Akbar. Baca je Allahu Akbar kabirullah. Imam pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pun tak baca. Dia dengar imam baca tak? Tiba-tiba Allah. Motor aku dah kunci ke belum? Tadi datang surau kelang kabut. Kan? Sampai-sampai Bilal lah iqamah dah. Tak nak lah tak dapat takbiratul takbiratul ula tu kan. Kan? Kelang kabut dah terus parking gitu. Tiba-tiba imam baca tinggal dah. Allah, motor aku dah kunci belum ni. Siap ambil pula tangan, tahu kat dalam jubah kunci ada ke tak ada. Yang seorang pula Allah pun apalah bini aku masak kan ni nak lepas maghrib kau balik jalan. Yang seorang dah sampai Kuala Lumpur, yang seorang dah sampai Ipoh. Ni tuan-tuan, khusyuk dah tu. Ulama bagi tahu bahawa khusyuk ni tidak ada perkara lain melainkan perkara dalam solat saja yang bawa dalam solat. Tak ada perkara lain melainkan perkara solat je. Maksudnya apa yang kita baca tu kita faham ke tak faham? Ni yang pentingnya ilmu tauhid ni. Fiqh cara kita nak solat. Ilmu tauhid kita nak faham siapa kita, dengan siapa kita berdepan ni. Malu takut kita ni rindu ni, insya-Allah. Kerana setiap bacaan yang ikhlas datang daripada hati yang benar, subhanallah, ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah balas apa? Mari sini malaikat akan tengok tu, hamba aku tu tetap memuji aku. Walaupun dalam keadaan kau tak suka dalam penciptaan manusia ini, insya-Allah, tapi mereka ni tetap memuji aku. Mereka terus-terus memuji aku. Ni betul. Ini perkara yang kita nak kena belajar supaya kita dapat menghayati, dapatkan khusyuk, nak menentukan iman kita okey tak okey. Okeylah, ada orang cakap susahlah nak dapat khusyuk. Ada tak usaha untuk mendapatkan khusyuk? Itu pun dah cukup lah. Usaha untuk mendapatkan khusyuk ni apa? Belajar nak dapatkan khusyuk. Kena ada usaha untuk belajar. InsyaAllah. Masya Allah kan. Nak menentu. Inilah kira-kirakan iman kita. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi salatihim mu'ashirun. Yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang yang mengusahakan imannya dia berjaya. Apa tandanya? Masya Allah, dia mengelakkan dirinya daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Hari ini kita duduk dengan kawan-kawan ni, kita berbual pasal apa? Benda yang manfaat ataupun benda yang sia-sia. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum 'anil zakati fa'ilun. Masya-Allah. Apa mam? Walladzina Sekejap, tengok sekejap. Yang ketiga tu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Masya-Allah. Orang yang mengusahakan iman dia sehingga dia berjaya. Berjayalah orang yang beriman ini. Dia membersihkan hartanya dengan berzakat, sedekah, wakaf ni. Hari ini zakat kita okey tak? Sedekah kita okey ke tidak? Orang yang beriman yang berjaya ini, Masya Allah, dia akan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak membersihkan harta ni. Masya-Allah. Walladzina hum li furujihim hafizun. Masya-Allah. Orang yang beriman yang berjaya ini, masya-Allah, kerana dia jaga kehormatan dia.
Dia jaga kehormatan dia tentang, jaga akhlak dia, masya-Allah. Supaya orang tengok dia ni, masya-Allah, aku tengok engkau ni, masya-Allah. Kan aku pun terus nak usahakan iman aku. Tinggal aku masjid, tinggal aku akhirat. Tak adalah orang tengok muka kita ni, lahanat lah kau ni. Muka kau ni muka memang muka mahal rezeki. Orang tengok muka kita je, orang dah menyumpah. Ni berlaku kan. Jadi ini ukuran, di antara ukuran yang dalam Al-Quran banyak lagi perkara yang dalam Al-Quran kita jadikan panduan, masya-Allah, untuk ukur-ukurkan iman kita. Bukan duit je kita ukur, iman kena ukur. Kerana apa? Masya-Allah, syarat nak masuk syurga adalah beriman. Walaupun iman sebesar zarah, tuan-tuan, masya-Allah, Allah akan balas dengan syurga yang besarnya 10 kali ganda besar dunia, masya-Allah. Kan itu sebab masya-Allah seorang ulama datang pada saya, masya-Allah, almarhum Sahibus Sama'ah Datuk Ishak Barum. Ketika Allah nak makbulkan doa mak saya, hampir 30 tahun dia doakan saya supaya anak ni jadilah anak yang baik, yang soleh ini, ya Allah. 30 tahun mak saya doakan saya. Nanti ibu-ibu saya bagi doa tu, apa yang mak saya amalkan saya bagi, masya-Allah. Nanti ingatkan saya, masya-Allah. Datanglah seorang ulama ini, Datuk Ishak Barum, masya-Allah, seorang ulama yang tawaduk, lemah lembut, kasih sayang, tuan-tuan, subhanallah. Datang kepada saya bagi nasihat. Apa nasihat dia? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyawa itu pasti akan merasai maut. Ini titik permulaan perubahan diri saya apabila diingatkan kepada mati. Setiap yang menyawa itu pasti akan merasai maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kamu akan, apa saja yang kamu kat dunia ni akan dibalas di akhirat besok. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah sebenarnya orang yang berjaya. Wa man hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan di dunia ini yang merupakan harta, benda, jawatan, pangkat ni semua adalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Inilah nasihat yang saya terima daripada seorang ulama yang tawaduk ini, almarhum Datuk Ishak Barum, masya-Allah. Masya-Allah. Itu sebab kena hampirkan diri kita dengan ulama ni, tuan-tuan, masya-Allah. Kerana ulama ini perkataan, setiap perkataannya ada barakah. Barakahnya nasihat datang daripada lidah seorang ulama, kesannya sampai hari ini, tuan-tuan, masya-Allah. Apa pun saya nak buat, saya akan ingat mati. Kalau aku menyanyi di pentas Gegar Baganza lah hari ini, tiba-tiba robohlah Dewan MBSA tu, agak-agak macam mana lah aku mati. Husnul khatimah ke su'ul khatimah, ni saya fikir. Ini yang saya fikir, tuan-tuan. Pasal ulama ni nasihatkan saya begitu, ingatkan mati. Ini yang akhirnya gitulah. Kerana saya akan ingat. Akademi Fantasia ke apa saja jemputan yang saya terima, saya akan fikirkan bab mati ni. Adakah aku mati dalam kelalaian? Ini yang sentiasa saya fikir, tuan-tuan. Tak nak, tuan-tuan, takut. Takut, tuan-tuan, masuk neraka, takut. Kena ada perasaan takut tu kan. Nanti-nanti dia tak boleh tangguh. Kalau Allah takdirkan mati kita tu, insya-Allah kan, sesaat belakang ke saat ke depan tak boleh nak ditangguhkan. Jadi ini yang merisaukan saya. Jadi dia cakap apa, Datuk Ishak Barum ni dia cakap apa, masya-Allah. Tak kiralah apalah jawatan kau, kerana pangkat kau, banyak mana pun harta kau, walaupun kau ni seorang penyapu sampah tepi jalan, kau tetap akan mati. Jadi jangan risau pasal mati, dia cakap. Jangan risau pasal mati, dia cakap. Kerana syarat mati adalah hidup. Bukan sakit, bukan pencin, bukannya COVID-19 dah. Syarat mati adalah hidup. Walaupun kau mati membawa sebesar zarah dosa, kau tetap akan diazab oleh Allah SWT. Habis dosa sebesar zarah itu dicuci habis dengan azab Allah ini, dikeluarkan daripada neraka ini, dan ditelik-teliklah hati kita ni ada iman, walaupun sebesar zarah, akan dimasukkan ke dalam syurga, kekal dalam syurga. Ni, tuan-tuan, ini yang membuatkan saya ni hari biru takut.
Takut tuan-tuan, insya-Allah. Itu sebab hari ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, jangan lupa kita sentiasa bertaubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbi thumma taba taballahu alaihi. Apa Nabi kata, seorang hamba itu apabila dia mengaku salah lalu dia bertaubat, nescaya Allah akan terima taubatnya. Di dalam kita nak bertaubat tuan-tuan, masya-Allah, satu sifat kena ada, ya, ini mengaku salah, rasa bersalah. Jumpa pun kita nak ukur-ukurkan juga tak? Lepas-lepas solat tu, kan, betul tak kita punya istighfar hari ni dengan perasaan yang mengaku salah tu ada ke tak ada? Lepas solat tu kan disunatkan kita beristighfar, betul tak? Ketika kita istighfar tu, kita betul-betul berya ke ataupun kita sambil istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullah sambil tengok handphone, ada? Kan? Bersungguh-sungguh atau tidak? Sambil berdoa tu imam baca doa, kita bersungguh-sungguh tak ada harapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat apa ni, istighfar ini tuan-tuan adalah sunnah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah kata dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali mengazab kamu ketika Muhammad ada di antara kamu, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab kamu ketika kamu sedang beristighfar. Jadi masya-Allah, istighfar ini adalah sunnah Rasulullah yang perlu kita amalkan hari-hari tuan-tuan. Bawa kita istighfar. Ibu-ibu sedang masak pun istighfar, masya-Allah. Apa saja kita lakukan, jadikanlah istighfar itu sebagai zikir kita, kerana supaya dia betul-betul tersirat di dalam hati kita, walaupun tanpa perasaan yang lain, kita tak sedar pun sebenarnya hati kita sedang beristighfar. Istighfar ni penting tuan-tuan, masya-Allah. Kan tu bapak saya ni dipesan ketika saya, masya-Allah, rasa kecewa lah, banyak dosa buat, tapi bapak saya ni baca apa? Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'ina tawwabun. Ni nasihat bapak tu. Ketika saya rasa kecewa pada diri ni kerana banyak buat dosa, saya dah rasa macam dah tak nak hidup lagi dah. Jadi bapak saya ni bacakanlah hadis ini. Ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'u. Semua ada Adam itu melakukan dosa. Sambungannya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang sebaik-baik melakukan dosa adalah yang bertaubat. Bila kita nak bertaubat, kena ada satu sifat, masya-Allah, rasa bersalah. Begitu juga kita nak muhasabah diri, sebelum kita nak tidur ni muhasabah diri. Dalam muhasabah diri pun nak kena ada rasa bersalah. Kita ni banyak dosa, ya Allah, banyak dosa, ya Allah. Aku ni selalu lalai pada Engkau, ya Allah, tapi Engkau bagi juga aku makan, ya Allah. Kerana aku selalu, masya-Allah, tak ingat kepada Engkau, ya Allah, tapi Engkau selalu ingat pada aku, ya Allah. Aku ni banyak dosa, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Sentiasa mengaku bersalah, tuan-tuan. Ini di antara sifat-sifat insan yang kita nak, kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan yang kamil, insan yang tak ada dosa. Itu sebab ulama ni sebelum dia mati, Allah bagi dia sakit dulu, tuan-tuan. Kerana itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang alim ini, kepada tuan-tuan guru, kepada ulama ini. Kerana apa? Itulah kekasih Allah. Kembalinya kekasih Allah ini pastinya tak ada dosa. Itu sebab dia bagi sakit dulu. Kita tengok tuan guru Nik Aziz kan, tuan guru Harun Din, masya-Allah. Siapa lagi? Yusuf Al-Qadrawi, masya-Allah. Ulama besar dunia. Semua nak mati, Allah bagi sakit dulu. Itu sebab apabila kita dapat sakit, kita bersangka baik dengan Allah SWT, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan ingat cukup setakat itu, insya-Allah. Saya minta maaf di masa yang panjang sedikit, insya-Allah. Apa-apa perkara, insya-Allah, kesilapan saya dari segi bahasa ke, perangai ke, yang mengecilkan hati tuan-tuan, saya minta maaf. Itu atas kelemahan diri saya, minta maaf di rambut sampai di kaki. Dan apa saja yang kita dengar hari ini, masya-Allah, kita jadikan iktibar, kita dapat amalkan, dan juga kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham untuk mengamalkan agama secara sempurna, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada
pada surau Ar-Rawdah dan di jemputan ini, dan mudah-mudahan jangan sia-sia. Nanti kalau ada lagi insya-Allah banyak perkara nak diceritakan ya, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam pada itu ambil kesempatan saya minta maaf lagi sekali kerana masya-Allah pada tanggal 28 hari bulan ini saya bersama dengan keluarga, pasal mak saya ni daripada awal tahun ni lagi berhajat nak pergi umrah. Kan sekarang isu tiket flight lah apalah semua kan, tapi alhamdulillah berkat daripada doa masya-Allah keluarga saya, mak saya ni masya-Allah dapat pergi 28 hari bulan ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan doakanlah mudah-mudahan dapat umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi satu, saya pun sedang mengajar, saya buka kelas, banyak kelas saya, murid saya lebih kurang ada 64 orang, semua orang dewasa bukan budak-budak kecil. Sahabat-sahabat saya memerlukan nak belajar Al-Quran, subhanallah, nak memperbaiki bacaan Fatihah, kerana Fatihah ini sangat penting kerana dia menjadi rukun dalam solat kita kan. Jadi Fatihah ni masya-Allah kena kita perbaiki. Kalau kita rasakan tak betul, kena cari guru, belajar tasmihkan Fatihah ni supaya sebutan dan juga baris yang kita tu baca, kita baca tu betul. Jangan terlampau yakin tuan-tuan, masya-Allah. Jangan terlampau yakin pasal apa, perubahan pada diri kita ni apabila kita dah tua ni, kadang-kadang tu insya-Allah lidah dah keras kan, takut makhraj kita tak betul, baris kita baca tak betul kan. Banyak tempat-tempat kritikal sebenarnya yang orang tak berasau. Maliki yaumiddin, ada orang baca maliki yaumiddin kan, disabdu ditasydidkan ya tu kan, tak boleh kan. Lepas tu mad lazim khalimi musaqqal, macam mana idgham nak dibacakan, wala dhallin tu mukhaffaf kan, dia musaqqal ni mesti nak tekan sikit pasal dia ada tasydid dekat lam tu kan. Wala dhallin nak kena tekan sikit, macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alif ya mati kan. Kalau tasydid kena ditekankan betul-betul kerana apa tu, baris ini dapat mengubah makna kan. Macam huruf qaf, ain, huruf-huruf istilah, huruf-huruf yang tebal harus dibaca dengan tebal, dengan makhraj tempat keluarnya huruf itu dengan betul, insya-Allah. Jadi masya-Allah jadi mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita itu untuk belajar terus dan terus, mata-mata untuk kita mengusahakan iman kita, langsung kita menjadi hamba Allah yang sentiasa menjaga imannya supaya Allah segala amal iman kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Nak kena nyanyi ke? Ada ke permintaan nyanyi? Saya kena offer, jangan minta, kalau minta kena bayar. Sebab saya tawarkan diri. Nak kena nyanyi ke apa? Cakap betul-betul. Bismillah. Tiga dan saat ini lagu tu 15,000. Tak, doakan saya je insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika begini mencari-cari sebuah cinta hilang, saat begini ternanti-nanti kau terbang melayang, bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua, bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Ku harap keampunan walau hanya ku mendekat nikmat Tuhan, bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi, aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu, walau pedih mencalat
ku cuba sedayaku, dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Ketika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi. Saat begini ku padu janji cinta yang satu, tak lagi sendiri. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ferrari sementara, Lamborghini sementara, BMW sementara, Mercedes sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.